Orang nak cakap apa pun lantaklah dia orang. Aku tetap nak cakap bahawa ekonomi madani adalah ekonomi Robin Hood. Leftover, some best vocals to let them off of my head. I'm on my metamorphosis, the best. I focus like I'm threatening the needle with my rhymes. I'm keen with precise aim from the heights. It's hitting the water closer. You're picking the fight and you're losing. Thinking you're pyroclast. You think you got pyroclastic for you need private class from me. You're just a fiberglass without a core reporter. So you coders with a flow full of holes loaded. You got. Okay guys, sebelum ni kan saya ada buat satu posting tau dekat platform X ataupun Twitter lah. Kalau korang yang ada akaun Twitter tu dan korang follow saya, mungkin korang alert lah pasal cerita ni kan. Kan tetapi saya pun ada masukkan posting tu dekat Facebook juga, kan. Cuma saya tak buat video lah dekat TikTok. Okay. Dan saya mula-mula tak perasan guys, posting tu mendapat satu reaksi yang sangat mengagumkan lah kan. Saya tak perasan mula-mula. Jadi bila ada orang lah, ramai dia orang cakap kat saya, dia orang tag saya, dia orang cakap, bang, ada orang tak puas hati kau cakap macam ni kan, ada orang marah lah. So ada mixed reaction. Posting yang saya masukkan tu adalah apabila saya mengatakan bahawa ekonomi madani adalah ekonomi Robin Hood. Kan? Jadi orang ramai tak puas hati kan. Ada lawyer bantai saya lah, apalah kan. Lantak dia lah, saya peduli apa kan. Jadi, dan juga dia pun mendapat reaksi lah daripada online portal dan ada yang quote nama saya. Dan saya tak sangka guys, itu mendapat satu reaksi yang sangat tak disangka-sangka lah dekat community social media. Tapi ada juga yang menyokong saya, ada yang setuju dengan bila saya katakan bahawa ekonomi madani adalah ekonomi Robin Hood. Ada yang setuju, ada yang tak setuju tu dia membantai lah. Tapi tak apalah, tak ada masalah lah kan. Saya okey je, tak ada masalah pun. Okey, dalam video ni saya nak ambil kesempatan lah untuk menerangkan dan juga untuk explain apa yang saya masukkan tu. Dekat Malaysia ni kita agak susah tau untuk, ini adalah pada saya lah, ini adalah cabaran untuk educate masyarakat. Sebab masyarakat kita ni mungkin sebab dia ni dah terlalu didoktrinkan ataupun dia punya fikiran tu jadi beku lah. Sebagai contoh lah, dekat Malaysia ni kita tak boleh cerita pasal IMF tau, International Monetary Fund, tak boleh. Kita sebut aja perkataan IMF tu, orang akan marah. Orang akan kata kau ni pro IMF, kau ni apa, IMF ni satu organisasi jahat. Sampai sekarang pun tak ada satu orang manusia pun yang boleh jawab yang tak bersetuju dengan saya. Tapi bila saya tanya soalan ni, dia orang tak boleh jawab. Apa soalannya? Soalannya adalah, kalaulah benar IMF tu satu organisasi jahat, kenapa kita jadi ahli kepada IMF? Kenapa? Cubalah jawab soalan ni. Soalan ni tak boleh dijawab. So maksudnya bila kita jadi ahli kepada IMF, maksudnya adalah something yang kita benefit daripada tu, betul tak? Kan? Jawablah, kenapa tak boleh jawab? So maksudnya IMF ni bukan saya nak kata dia orang ni sentiasa betul semua, kita sokong, tak. Apa yang saya cuba sampaikan adalah ada certain things tu yang kita boleh terima, kita setuju, ada certain things tu kita tak boleh setuju. Kan? Ada benda yang pro dan juga con. Yang tak betul tu kita jangan ikutlah, kan. Mana yang betul tu kita ikutlah, macam yang debat YB Rafizi dengan Syahir tu, YB Syahir. Oh, dia kata daripada perkataan ni IMF tiru IMF. Apa yang IMF cakap tu betul lah, kan. Benda yang betul kita cakap betul lah, betul lah. Ini tak, semua benda yang kau cakap daripada IMF tu salah. Even tu macam fiscal consolidation ke apa benda kejadah tu semua salah sebab tu daripada IMF. Tak betul cakap macam itu. Kan? Sama juga macam kita katakan the Robin Hood effect ni. Bila saya cakap Robin Hood effect, orang marah. Orang kata Robin Hood tu pencuri. Robin Hood tu adalah pencuri. Ekonomi Robin Hood pencuri. So salah menyamakan ekonomi madani dengan ekonomi Robin Hood sebab Robin Hood tu mencuri haram. Kan? Ada juga yang marah. Dia kata tak boleh samakan ekonomi madani dengan ekonomi Robin Hood. Sebab apa? Robin Hood dia ambil daripada yang kaya, dia bagi kepada miskin kan. Tapi tak, dalam ekonomi madani ni dia kata yang miskin pun, yang berpendapatan rendah pun kena cukai juga.
So dia orang tak boleh terima lah kan. Okay, saya nak explain satu benda. Bila saya cakap ekonomi Robin Hood, dia bukanlah apa 100% yang Robin Hood tu buat. Bukan. Maksudnya Robin Hood tu mencuri daripada kaya, dia bagi kepada miskin. Bukan macam tu. Inilah kalau kita punya pemikiran ni, kita orang cakap tu terlalu rigid. Jangan macam tu. Bukan macam tu. Saya bermaksud, bila saya samakan dengan ekonomi Robin Hood tu, saya merujuk kepada the Robin Hood effect. Dalam ekonomi memang kita ada satu term yang kita panggil sebagai the Robin Hood effect. Kan? The Robin Hood effect ni macam mana? Maksudnya adalah dia mengagihkan sumber tau. Dia agihkan sumber daripada golongan kaya ni kepada golongan miskin. Bukan maksud dia curi, tak. Dalam ekonomi takkanlah kerajaan nak curi, kan? Dia mengagihkan semula, redistribute daripada golongan kaya kepada golongan yang kurang berkemampuan. Itu yang kita panggil sebagai Robin Hood effect. Ini orang yang tak faham. Betul tak? Sebab tu ini adalah cabaran guys untuk kita educate masyarakat. Saya terpaksa cakap benda betul. Sebab itu yang saya nampak. Orang cakap, oh tak, ini sebab apa? Dalam ekonomi madani kita kena cukai SST. Semua kena. Betul. Tapi kita kena faham bahawa dalam ekonomi ni dia ada dua cukai guys. Ini orang tak faham. Pertama, cukai regresif. Kedua adalah cukai progresif. Ingat tak dulu yang masa saya face to face dengan Menteri Ekonomi, saya cakap pasal GST. GST is a regressive tax. Saya cakap depan YB Rafizi. YB Rafizi pun setuju. It's a regressive tax. Satu lagi kita ada progressive tax. Apa yang dimaksudkan dengan regressive ni? Okey, regressive ni bermaksud macam ni. Bila kerajaan kenakan satu cukai tu, kerajaan tak boleh pilih tau siapa dia nak kenakan. Dia tak boleh pilih. Okey, so dia kena buat secara blanket. Dia kenakan semua. Kan, tetapi bila dia kenakan semua orang, apa yang berlaku guys? Orang yang berpendapatan rendah akan terkena tempias tu lebih banyak daripada orang kaya. Kenapa dia jadi macam tu? Sebab orang yang berpendapatan rendah ni, kita panggil dia punya percentage daripada income dia yang digunakan untuk perbelanjaan ni lebih tinggi daripada orang kaya. Faham tak? Dia dapat gaji, contoh dia dapat gaji 90%. Daripada dia punya gaji tu mungkin 95%, mungkin 100% dia gunakan untuk berbelanja. Tapi orang yang kaya ni mungkin 50% je daripada income dia digunakan untuk berbelanja. Betul tak? So ini kita panggil sebagai marginal propensity to consume ataupun MPC. Disebabkan portion orang yang berpendapatan rendah ni lebih terkena cukai macam GST ke SST ke ataupun kita panggil sebagai cukai penggunaan consumption tax. Itu yang kita panggil sebagai cukai regresif. Cukai regresif ni dekat semua negara ada. Kerajaan tak boleh nak buat apa-apa sangat because it's a regressive tax. Okay? Kerajaan tak boleh pilih kau kena ni, kau sebanyak ni, tak boleh. Yang kerajaan boleh kontrol adalah progressive tax. Progressive tax ni adalah cukai pendapatan. Okay? So maksudnya bila kerajaan naikkan kerajaan cukai berdasarkan dia punya income, so bermaksud yang makin tinggi income dia ni, kerajaan kenakan cukai, beban cukai yang lebih tinggi lah kepada dia orang kan. Dan yang saya maksudkan the Robin Hood effect tu adalah bagaimana kerajaan membuat adjustment ke atas progressive tax ni dan kemudian dia pindahkan sumber tu kepada golongan yang kurang berpendapatan rendah. Okey, kalau kita tengok contohnya lah dalam tahun 2023 saya bacakan tahun 2023 kadar cukai pendapatan ni masa ni kerajaan Madani dah take over ni. Kadar cukai pendapatan untuk rakyat Malaysia T20 20% teratas daripada pendapatan isi rumah Malaysia dinaikkan sebanyak 0.5% hingga 2% bergantung kepada kurungan pendapatan. Okey? Yang paling terkena tempias ialah mereka yang berpendapatan cukainya dalam lingkungan RM600,001 hingga RM1 juta di mana mereka perlu membayar lebih 4.6% peningkatan tertinggi antara semua kumpulan pendapatan.
So, diorang cukai tak lebih tinggi dekat kalangan orang yang lebih kaya? Of course. Diorang naikkan cukai. Orang-orang kaya ni suka tak? Of course diorang tak suka. Kan? Akan tetapi ada satu masalah dekat cukai progresif ni. Ada satu masalah. Dekat Malaysia ni kita pun ada satu struktur di mana kita punya barang-barang dekat ekonomi kita ni heavily subsidized. Disubsidi terlalu tinggi dekat dalam ekonomi kita ni. Itu masalah dia. This is a problem. Dan problem ni disedari oleh kerajaan pada hari ni. Sebab apa? Kita bagi diorang, kita charge diorang cukai yang tinggi. Akan tetapi, cukai diorang yang tinggi ni secara tidak langsung di-offsetkan melalui subsidi. Sebab itulah, kalau korang tengok untuk subsidi bahan api, contohnya untuk setiap RM1 subsidi bahan api, 53 sen akan pergi ke golongan T20. Kan? So means that above 50% daripada setiap RM1 subsidi tu pergi kepada golongan kaya. So kita cukai dia tinggi, kita bagi dia subsidi pun tinggi. So net effect yang kita dapat daripada golongan kaya ni pun tak begitu banyak. Sebab itulah hasil cukai pendapatan kita tak banyak. Sebab tu hasil kerajaan tak banyak. Sebab apa? Kerajaan mungkin dapat banyak, tapi kerajaan pump balik dekat subsidi, dan majoriti orang yang dapat subsidi ni adalah orang kaya. That's the problem of our economy today. So that's why lah, macam mana dia orang nak redistribute balik benda ni? Melalui padu lah. Kan? Dia orang kena laksanakan subsidi bersasar lah. Subsidi bersasar ni dia punya main driver dia apa? Padu lah. Sebab tu dia orang buat padu. Sebab apa? Bila padu ni dibuat, dia integrate data. Data ni sebenarnya dekat jabatan-jabatan kerajaan yang berasingan ni memang ada. Dan memang ada dah data tu, tapi data tu dormant. Data itulah. Dia cakap, that's it. Tapi data tu, selagi dia tidak diintegratekan di dalam satu data, yang integrated, susah kerajaan nak buat keputusan. So, the purpose of padu ni adalah lebih kepada macam mana kerajaan nak membuat keputusan yang lebih baik, is for the decision making purpose. Okay? Sebab tu nanti bila padu ni dah dibuat, kerajaan bagi tak subsidi? Bagi. Tapi dia tak bagi semua orang. Dia akan bagi orang yang perlu je. So dia akan take back apa yang dia bagi kepada T20 selama ni, dia redistribute balik kepada golongan yang berpendapatan rendah. Sebab itulah kita akan ada gaji progresif. Gaji progresif itu makan duit kerajaan tak? Makan duit kerajaan. Sebab ia berbentuk insentif. Dia makan duit kerajaan. Nanti dia akan bagi apa? Cash rebate. Cash rebate ni makan duit tak? Makan duit kerajaan. Okay? So macam mana dia nak dapat hasil-hasil ni semua? Melalui redistribution lah. So dia ambil daripada golongan kaya ni, dia ambil yang dia ambil daripada golongan kaya ni adalah yang tak sepatutnya golongan kaya dapat, iaitu subsidi. Subsidi sepatutnya diberikan kepada golongan yang berpendapatan rendah saja. Sebab subsidi ni adalah bantuan kerajaan. Macam rancangan makanan tambahan dekat sekolah, takkanlah kau nak bagi orang kaya. Rancangan makanan tambahan dekat sekolah tu adalah untuk orang miskin. Takkan nak bagi pada orang kaya. So bagilah pada orang miskin saja, keluarga miskin, anak-anak miskin. Betul tak? So inilah dia punya isu dia. Inilah yang dinamakan, bila kita ambil balik sumber ni, kita redistribute balik, ini yang kita panggil sebagai the Robin Hood effect. Bukan Robin Hood effect tu bermaksud kita curi daripada golongan kaya, tak. Kita ambil, kita redistribute balik. Kita bagikan kepada mereka yang sepatutnya dapat. Inilah yang kita panggil sebagai the Robin Hood effect. Ini orang tak faham. Ini orang tak faham sebenarnya. Okay guys, saya harap dengan video YouTube saya ni korang dapat sesuatu lah. Okay, semoga korang belajar something. Dan korang share-sharekan lah video ni supaya ramai lagi orang yang dapat belajar daripada video YouTube saya. Dan jangan lupa kalau korang subscribe, korang support saya punya channel ni, lebih banyak lah saya membebel pasal ekonomi pada masa akan datang. Alright guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.